kenapa kita berniaga. Orang-orang Islam kita digalakkan berniaga. Tujuan yang pertama adalah sebagai ibadah. Okey, kita menguruskan keperluan orang, kemudian kita lihat apakah keperluan setempat, kita usahakan dia. Maka ia adalah satu ibadah. Boleh sebut juga fardu kifayah. Contoh, kita tengok tempat itu ada masalah air. Jadi kita usahakan untuk dapat air, kita supply air. Kita bagi bayaran, buatlah dia bayaran berapa. So itu akan dapat, Masya Allah, pahala ibadah. Saya sebut air ni sebab saya teringat Saidina Uthman. Saidina Uthman kan dia membeli telaga air tu dekat Madinah tu kan. Dipanggil Bi'ru Uthman. Dan sebelum tu air telaga itu dijual oleh orang Yahudi. Jadi mana-mana orang Islam ke orang Yahudi ke datang, dia orang kena beli tu. Kan ambil aja satu baldi air kena bayar pada orang Yahudi ya. Dan biasanya dia charge untuk orang Islam tu lebih mahal. Sekarang berganda-ganda. Dan Nabi tengok penjual air ini Yahudi ini terlalu menzalimi dan menekan orang-orang Islam. Maka Nabi Muhammad SAW dia offer, dia tawar kepada para sahabat. Sahabat yang manakah yang bersedia untuk berjual beli dengan Allah. Masya Allah. Jadi itu tawaran yang disebut oleh baginda SAW. Maka Saidina Uthman dan ramai lagi dia berusaha untuk beli telaga tu. Orang Yahudi ni tahulah kan dah perangai Yahudi, subhanallah. Saya sebut orang Yahudi, perangai Yahudi ni sebab baru je dapat berita sahabat kita di Palestin, suami isteri baru balik dari satu tempat naik kereta kan, mungkin kereta bawa laju ke apa ke, lampu dia agak tinggi ke, bila ditahan dan kemudian dia kata awak ni dia rem ke arah polis, ke arah polis Israel, polis itu. Jadi dia pun tembak suami dia dia suruh matikan kereta, lepas tu dia suruh awak lari. Dia lari, dia tembak orang tu. Jadi depan mati isteri, dia jatuh tersungkur dan meninggal dunia, mati sebagai syahid lah kita katakan. Jadi tu orang Yahudi suka sangat membuli ya. Jadi memang zaman Nabi pun macam itulah keadaannya. Maka Rasulullah SAW dia offer, dia kata siapa ni yang boleh selamatkan umat Islam punya kebajikan, dan dia mendapat tawaran jual beli. Maka ramai sahabat-sahabat tu dia buat negotiate dengan Yahudi ni, tak jadi, gagal. Sampailah Saidina Uthman. Jadi ni cerita sikit sejarah kan bagaimana Saidina Uthman ini dapat telaga tersebut. Jadi Saidina Uthman nego, tak dapat juga. Orang Yahudi tu kata, kau macam tu, inilah pendapatan aku. Dia kata, kalau aku jual pada engkau, dia kata, apa untungnya aku, dia kata. Dan kemudian akhirnya Saidina Uthman kata macam ni. Apa kata? Dia kata, saya akan tawarkan awak 12,000 dinar. Ya? Aku tak silap saya lah. 12,000 dinar ke 120 dinar. Saya pun tak ingat. Okey, so maksudnya banyaklah tu kan. Berganda-ganda. Jadi dia kata okey, dia kata boleh, tapi awak dapat separuh. Jadi maksudnya hari ini awak dapat, esok saya punya turn pula. Lepas tu bergila-gila. Ada jadual. Dan Saidina Uthman ini dia bijak, masya-Allah, dia senyap saja kan. Kita tak banyak dengar dia kisah-kisah dia, tak berapa banyak dalam sejarah Islam. Tapi ni kalau bila dia ada sejarahnya tu sangat orang kata tu sangat menonjol lah. Okey. Jadi Saidina Uthman pun kata okey, dia terima. Dan bila dia terima, apa yang Saidina Uthman buat? Dia dapat beli untuk separuh kan. Jadi masa dia punya turn untuk kendalikan dan uruskan air, dia panggil semua sahabat-sahabat Muslim ambil secara percuma. Dan Saidina Uthman menggalakkan dia untuk ambil 2 bekal ataupun 2 bekas. Maksudnya untuk bekalan hari ini dan bekalan untuk esok. So waktu esok orang Yahudi yang menjual ni, dia punya kedai lengang. Sebab dia dapat hasil profit, keuntungan itu banyak daripada orang Islam. Jadi bila keesokan, sebablah orang Islam bersuci, orang Islam nak wuduk kan, nak minum, makan lagi, itu satu hal. Ada berhadas kan, angkat hadas besar lah, itulah ni semua. Jadi memang orang Islam kita sangat menghargai air. Jadi bila macam tu esoknya tak ramai orang. Jadi bila tak ramai orang, perniagaan dia tu macam tidaklah memberangsangkan dan tak untung. Maka dia berjumpa dengan Saidina Uthman. Dia kata okeylah, dia kata dia jual. Dia jual keseluruhannya. Dan bila jual keseluruhannya, ramai sahabat-sahabat Nabi dia jealous, dia cemburu. Dia nak dapatkan Bi'ru Uthman itu. Dan dia orang
pun pergi berjumpa dengan Sayyidina Uthman dan dia menawarkan ada yang 3 kali lipat, ada yang 2 kali lipat untuk dapat 2, 3 kali, 4 kali lipat untuk dapatkan telaga tersebut. Jadi Sayyidina Uthman kata dia tak nak jual. Dan adalah sebahagian sahabat tu dah sebab dia kata apa? Okey lah, dia kata kau tak nak jual, sebenarnya berapa yang kamu nak ni? Jadi macam dia rasa macam Sayyidina Uthman ni tamak lah. Dan Sayyidina Uthman kata memang saya tamak dan saya tak mahu berjual beli dengan kamu. Saya nak berjual beli dengan Allah dan dengan nama Allah aku wakafkan telaga ini. Masya Allah. Jadi jual beli dia tu adalah memang dia betul jual beli dengan Allah. Dia faham apa yang dimaksudkan oleh baginda Rasulullah SAW, iaitulah dengan mewakafkannya. Sehingga hari ini kan telaga tersebut memang kita tak dapat tengok lah, tapi telaga tersebut jadi subur pada waktu itu, sehingga kan orang yang sambil ambil air dan sebagainya kan dia makan buah kurma, jadi dia baling biji-biji kurma tu, dekat situ tumbuh pula dekat tanah tempat wakaf tu tumbuh pohon kurma yang rimbun dan subur, Masya Allah. Tapi sebab itu adalah tempat kawasan Bi'ru Uthman yang diwakafkan, jadi dia orang tak boleh nak jual. Jadi dia terpaksa okey ambil, kutip, petik buah-buahannya pula cantik sebab dia dekat dengan mata air kan. Jadi dia pun jual atas nama Sayyidina Uthman. Maka Masya Allah sampailah hari ini Sayyidina Uthman masih lagi ada akaun wakaf ataupun akaun perniagaan dia, keuntungan dia hasil daripada itu. Jadi wakaf Sayyidina Uthman semuanya digunakan untuk kebajikan. Jadi Masya Allah, itulah orang kata jihad ekonomi ya, Masya Allah. Jadi itu sebagai ibadah. Boleh bayangkan tak macam mana ibadah Sayyidina Uthman ni. Wakaf dia sampai sekarang tidak berhenti ya. Okey. Kemudian yang kedua, orang-orang yang berniaga ini dia akan membentuk sikap yang matang. Sebab dia kena sabar punya. Sudah tentu kan kalau kita bisnes dia akan membentuk kesabaran, lepas tu pantasan kecekapan juga. Lagi yang sekarang ni kalau online kan, dia nak kirim, dia nak post lah, itulah ini lah. So dia kena cekap. Maka mereka ini menjadi orang-orang yang matang. Jadi bila matang, bertanggungjawab dan sebagainya ya, okey. Dan dia bukanlah hendak mengauk harta kekayaan semata-mata, sebab kalau Islam kita ada adab-adab yang perlu dijaga. Lainlah kalau jiwa dia tu memang nampak untung, profit. So dia tak nampak bahawa itu adalah satu nilaian yang tinggi untuk membentuk skill kemahiran diri dia juga. Okey, kemudian yang ketiga, perniagaan ini tujuan kita berniaga adalah untuk memenuhi keperluan individu setempat ya. Jadi contohnya masyarakat perlukan apa, lepas tu nak mewujudkan keharmonian ya, lepas tu menegakkan keadilan ya, mengurangkan huru-hara, memberikan keselamatan. Kita jual apa tu, emas pun benda tu sebagai salah satu daripada sebab untuk memberi keselamatan, kenyamanan ya, okey, keharmonian dan sebagainya. Jadi Masya Allah, itulah antara kita panggil pengertian-pengertian ekonomi. Baik, ciri-ciri jihad ekonomi. Okey. Pertama, jihad ekonomi ini yang baik adalah dia pasti akan membina persekitaran yang baik. Maka orang yang berniaga, kita nak bina persekitaran yang baik, solat kena jaga. Jadi persekitaran tempat kerja dan sebagainya, solat kena jaga, aurat kena jaga, aurat pekerja, aurat diri kita ya. Jadi mana yang di bawah tanggungan kita itu kita jaga. Saya teringat ayah saya di kedai kopi dulu kan. Jadi bila dia dapat pekerja, adalah pekerja-pekerja yang tak nak pakai tudung. Jadi bila kita suruh pakai tudung, kita bagi tudung sebagainya kan, dia orang marah-marah lah, tak nak lah, nak mukuk, tak nak kerja lah. sebab tak nak pakai tudung tu, nak tutup aurat. So akhirnya Masya Allah, yang ni yang saya nampak kreativiti orang berniaga kan, sebab dia nak taat sangat pada Allah. Jadi apa yang ayah saya buat, dia buat uniform, uniform kedai. Jadi uniform kedai memang tak nak kena pakai lah kan. Jadi Alhamdulillah berjayalah menutup aurat yang tidak tertutup itu. Sebab apa? Uniform. Subhanallah. Kemudian okey, yang kedua, ciri jihad ekonomi adalah kita orang-orang Islam ini perlu menjadi qudwah hasanah. Qudwah hasanah. Sebab kita berniaga, kita akan berjumpa dengan ramai rakan niaga kita yang bukan Islam ya.
Okey, jadi kita berusahalah untuk menunjukkan atau menonjolkan kedua hasanah. Kepada yang bukan Islam satu, kepada sesama Islam juga kena ada kedua hasanah. Okey. Petikan daripada Imam Al-Ghazali. Apa kata Imam Al-Ghazali? Adapun orang yang mahu dirinya menjadi seseorang yang berakhlak pemurah, maka caranya, Imam Al-Ghazali bagi tips ni, maka caranya ialah dia memaksa-maksakan dirinya melakukan perbuatan pemurah. Maksudnya dia kena buat-buat dulu. Imam Al-Ghazali sebab kalau misalnya kata akhlak kita ni, kita nak rajin, tapi kita tak rajin. Tapi dia kena paksa diri dia buat rajin dulu. Kalau dia tidak pemurah, dia kena buat dulu pemurah. Sebab dia nak membentuk akhlak itulah. Tapi Masya Allah ni Ramadan nak datang. Antara tips yang terbaik untuk kita memulakan habit baru ataupun kita memulakan tabiat baru, kita start pada bulan Ramadan. Kalau dalam psikologi, tabiat itu dalam 21 hari dia akan terpupuk. Subhanallah, Allah Maha tahu kan, Allah bagi kita bukan 21 hari, bukan 25 hari, Allah bagi kita 30 hari sebulan. Sebulan itu dia memang akan memupuk tabiat-tabiat. So I think kalau kita belajar sikit lah dalam bab barat, motivasi dan sebagainya, dia kata 21 days punya habit kan, nak develop habit. Okay, jadi Imam Al-Ghazali sebut dan dia perlu memaksa dirinya itu, okay, sehinggalah pemurah itu menjadi tabiat dia. Okay, jadi maksudnya kat sini dia kena paksa, dia kena tiru. Dia kena paksa, dia tengok orang lain buat, dia kena tirulah. Lepas tu asap kerah. Paksa, tiru, asap. Lepas tu akan jadi kebiasaan dan kemudian dia akan jadi manis, lazat. Jadi tu step tu. Step untuk memupuk tabiat baru. Pertama kena paksa. Lepas tu kena copy. Sebab tu yang penting kena ada kedua hasanah. Okay. Paksa, kemudian tiru, copy. Lepas tu kita kerah ataupun asap dia. Kemudian dia akan jadi kebiasaan dan lama-lama akan menjadi kelazatan. Okay. Subhanallah. Next, sifat ihsan. Jadi orang yang berjual beli ini dia mempunyai sifat ihsan. So perlu ada sifat ihsan. Apa kata Yusuf Al-Qaradawi? Yusuf Al-Qaradawi mengatakan ihsan dalam berniaga ini adalah tidak bersifat haloba dan rakus dalam mencari keuntungan. Contohnya meletakkan harga yang sangat tinggi dan tidak berusaha untuk tidak membebankan pembeli. Okey. Sebab peniaga ini dia mula-mula bila dia belum untung sangat, belum ramai, belum laku sangatlah kan, dia akan berusaha jual murah kan. Okey. Itu biasa macam itulah. Tapi lepas tu kan bila dia dah dapat banyak permintaan, jadi itu dia mula jual mahal dan kemudian servis dia pun agak kurang. Tapi saya tak tahulah itu masalah yang berlaku di kalangan ramai orang Melayu. Saya tak tahu kalau orang Cina tu macam senang aja kan, bila dia dah ada kedai ke apa ke dia buat sungguh-sungguh. Kita perasaannya macam tu. Tapi kalau orang Melayu tu tapi insya-Allah tak semualah kot kan. Jadi kita harap-harap sangatlah kita tidak seperti itu ya. Okey. Baik. Kemudian kita tengok lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Maqal bin Yasar, mafhumnya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda 2 kali ataupun lebihnya. Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah untuk mencampakkan manusia ke dalam api neraka pada hari kiamat bagi sesiapa yang berniaga dengan menaikkan harga secara melampau hingga membebankan orang-orang Islam. Jadi melampau ini beberapa ulama dia telah menggariskan apa yang dimaksudkan melampau. Okey. Jadi ulama mengatakan melampau dalam perniagaan ini apabila kita menaikkan atau melambungkan harga pada barang-barang keperluan asas. Okey. Jadi contohnya gula, beras, kemudian minyak, api, termasuklah elektrik ni Tiba-tiba dia cakap elektrik kan. Kat Malaysia itulah masalahnya. Sahabat-sahabat kita di Qatar kan, mulalah kan, tak nak cakap banyak-banyak, gitulah. Jadi keuntungan itu perlu dilihat dan dikaji balik. Sebab benda-benda ini adalah keperluan asas. Ya. Okey, jadi nilai-nilai ihsan yang kita sedang sebut ini tadi, mesti ada kasih sayang, bantuan,
kebajikan dan memenuhi keperluan asas lah. Okey. Abdul Rahman bin Auf dia jutawan, sahabat yang sangat jutawan kan. Dia peniaga. Dan ihsannya dia telah memberikan bahagian-bahagian tertentu untuk diinfakkan. Jadi kita kata masya-Allah dia berniaga sebab mungkin dia pandai mengurus, kerana kepandaiannya mengurus itu maka dia boleh buat akaun ketiga iaitu akaun di akhirat. Sebab kita ni duit kita, harta kita sebenarnya bukan yang dalam bank kan? Yang dalam bank tu kalau kita mati sekarang, duit dalam bank tu dia akan pergi kepada waris kita. Tapi duit kita yang sebenar itu yang duk masuk dalam akaun akhirat. Tadi saya cerita Saidina Uthman, yang ini saya cerita Abdul Rahman bin Auf. Jadi Abdul Rahman bin Auf ni dia punya infak Masya Allah, infak dia 32 ribu dinar hanya untuk isteri baginda Rasulullah SAW. Kemudian 50 ribu dia diwasiatkan untuk veteran Badar. Untuk veteran Badar 40 ribu. Jadi maksudnya dia membahagi-bahagikan. Jadi ada 1000 ekor unta, tanah untuk isteri-isteri Rasul. Kemudian di saat dia meninggal, kuda dia saja ada 100 ekor. Kambing dia ada 1,300 ekor. Kemudian ternakan dia ada sampai 1,000 ekor. Dan sewaktu dia meninggal tu ada 1,000 unta untuk fisabilillah. Masya Allah, jutawan sungguh dia ni. Saya tak sempat kira berapa banyak actually yang dia berapa juta ni, macam hampir bilion dah ni kan. Dia punya kekayaan. Dan pernah satu masa ada beberapa orang bertanya kepada Abdul Rahman bin Auf sewaktu hayatnya dia tanya, apakah sebabnya tuan jadi kaya? Tuan jadi kaya ni macam mana ni dalam bisnes ni kan? Bagaimana tuan boleh jadi kaya? Jadi dia kata ada buat 3 perkara. Aku lakukan 3 perkara ini. Nombor 1, aku tidak pernah menolak keuntungan walaupun sedikit. Jadi dia akan jual, tapi dia akan dapatkan keuntungan walau sedikit. Jadi biasanya kalau jual tu orang kan menawarkan. Dia tawar, dia nak murah kan. Tapi tak apa, okeylah dia jual aja sebab orang tu berkehendak. Dan walaupun jualan sedikit, tapi saya sangat yakin dia letak pada dia punya niat tu. Dia niat ni sebab dia nak membantu. Dia nak menyokong. Jadi bila orang nak membeli tu kadang-kadang memanglah sebab dia beli untuk menjual juga kan. Jadi dia minta rendah-rendah. So kita pun tak apalah, bagilah rendah walaupun kita untung cuma RM1. Begitu. Okey, yang kedua, tapi kena ada untung. Tetap ada untung walaupun sedikit. Yang kedua, dia kata aku tidak pernah melewatkan untuk memenuhi pesanan pelanggan. Jadi kalau pelanggan nak, cepat dihantar segera. So siapa-siapa yang terlibat dalam bisnes online, kalau kalian ini menghantar dengan segera, kalian sebenarnya sedang mengikut sunnah para sahabat. Ya, kalian menjual walaupun dengan harga yang rendah dan keuntungan yang sedikit, ya, tapi barang-barang kita jalan. Sebab setengah orang dia simpan, tunggu nanti harga naik. Kan? Harga naik baru dia release, okay? So bila kita teruskan, maksudnya kita langsaikan jual sahaja kan, jadi kita tidak simpan, tak buat stok meninggi ataupun menimbun, maka sebenarnya kita sedang mengikut sunnah para sahabat. Dan yang ketiga, Abdul Rahman bin Auf, Saidina Abu Rahman bin Auf, dia kata dia tidak pernah menjual melalui bayaran bertangguh. Maksudnya orang berhutang tu dia tak bagi, dia tak akan bagi orang berhutang. Okey, jangan berhutang, ambil bayar, untung sedikit tak apa, tapi dia tak nak bagi orang berhutang. Memang betul, sebab kita ni nak menuntut orang yang berhutang yang kita bayar balik, bukannya senang. Kita dapat dengar banyak, Masya Allah, hikmah-hikmah seseorang yang memberi hutang kan. Jangan paksa orang bayar hutang. Kita tak paksa bayar hutang, ramai, rata-rata lah. Wallahualam, kecuali Along lah kan. Kalau di Malaysia ini yang kita kenal, ramai orang-orang yang memberi hutang, dia punya jiwa dia baik. Orang-orang yang baik. Jadi orang-orang yang baik macam ni dia biasa seolah-olah dipergunakan pula kan. Jadi bila dia memberikan hutang, kemudian orang yang bayar hutang tu lambat bayar hutang, bila dia tagih, dia pula yang macam pengemis dah terbalik pula kan.
Jadi kita lihatlah macam mana kita punya adab dan juga kita punya hutang dengan sesama manusia diselesaikan. Okey. Dan riwayat juga mengatakan bahawa kreatifnya Abdul Rahman bin Auf ini apabila dia menjual, sebab dia tengok contohnya unta, dia jual 1,000 ekor unta, ya, 1,000 ekor unta, tapi dia buat 1,000 je. 1,000 ekor unta itu dia jual dengan harga modal. Maksudnya contohlah kalau dia beli unta itu dengan harga RM6,000, seekor RM6,000, sampai ke RM6,000 ke mahal lagi. Okey, letaklah RM6,000. Jadi bila dia jual, dia akan jual juga dengan harga RM6,000 tapi hanya untuk 1,000 ekor. So yang lain itu of course lah, wallahu alam. Tapi 1,000 ekor unta dijual dengan harga modal. So mana untungnya? Jadi dia jual, kalau nak beli unta ni dia jual dengan talinya. Jadi dia tali nak tarik unta tu dia tak sekalikan. Jadi dia benda tu lain kan. Jadi macam sangat kreatif, ya. Orang mestilah nak beli juga tali unta tu. So keuntungan tu dia dapat daripada menjual tali unta. Tapi of course lah, taklah ribu-riban kan. Tapi dia still masih dapat lagi keuntungan yang baik. Masya Allah. Okay. Dan tali tu pula sifat dia tak boleh permanen kan. Dia ada yang tali yang putus dan sebagainya kan. Jadi sinilah dia dapat keuntungan. Jadi pengikat unta dengan 1 dirham. Macam itulah dia punya pengiraan dia, Masya Allah. Jadi inilah antara perkara-perkara yang saya kira kita boleh lihat dan kita boleh belajar. Okey. Jadi kita pergi ke tempat kewajipan zakat dan tanggungjawab melaksanakannya, dan kemudian nanti insya-Allah kita kembali balik lihat pada perniagaan. Jadi kita selesaikan dulu apa yang ada dalam buku ni. Okey, siapa-siapa yang ada buku Wanita Dambaan Syurga, okey, kita tengok kewajipan zakat, kemudian kat situ ada tempat pembayaran zakat dan sebagainya, tak banyak. Okey, jadi boleh tak kita pergi ke muka surat yang terakhir sekali, ada berapa jenis zakat? Muka surat 164. Okey, muka surat 164, the zakat ini untuk keluarkan zakat kita kena tahu dia ada 2 syaratnya, antaranya cukup haul ini adalah masa, dan yang kedua adalah cukup nisab. Nisab itu adalah kadar untuk dikeluarkan zakat atau zakat itu wajib. Okey, ada berapa jenis zakat? Nombor 1, zakat ini ada zakat fitrah. Kemudian kita ada zakat harta. Jadi zakat harta ini pula terbahagi kepada 7. 1, emas dan perak. Kedua, zakat harta tanaman. Yang ketiga, zakat binatang ternakan. Kemudian zakat pelaburan. Kemudian zakat perniagaan, zakat pendapatan, zakat galian dan harta karun. Okey. So di situ adalah jenis-jenis zakat. Maka kita kaum wanita ini basically kita tidaklah diwajibkan zakat kecuali kalau kita ada harta yang kita sebutkan ni. Kalau kaum lelaki of course dia benda yang wajib 2. Zakat satu lagi nafkah. Kalau perempuan ini tak tahu zakat apa. Kalau kita bekerja zakat pendapatan lah. Kalau kita berniaga, itu zakat perniagaan lah. Kalau kita guna duit kita untuk melabur, kita kena bayarlah zakat pelaburan. Binatang ternakan kalau kita memang ada. Okey. Jadi emas dan perak, kalau ada apa tu biskut tawar, apa lagi durian, ada lipan kan. Ini macam-macam sekarang ni Dr. Shirin. Pemahiran dekat Malaysia. Pula silau mata saya. Seronok tengok tu. Subhanallah. Macam tu lah kot kan perempuan dia macam galik tengok. Tak tahu nama dia tapi memang best lah, ya Allah. Macam-macam. Ya, alright. So kita tengok pula muka surat 158. Okey. Jadi zakat ini adalah rukun Islam. Salah satu daripada rukun Islam kita adalah membayar zakat. Kita tengok zakat ini bermaksud zakat dia macam potong. Dia zakat ni macam dipotong ataupun cantas. Jadi biasanya kalau kita kata cantas, tujuan dia adalah untuk menyuburkan. Sangat luar biasa. Pokok-pokok pun tahu zakat. Bila kita potong saja atas dia, maka dia akan menumbuhkan lagi cabang-cabang yang baik. Jadi itu dah nampak dah. Kat mata pun Allah dah tunjuk dah kan. Okay. Jadi zakat ialah harta yang tertentu. Merujuk kepada harta tertentu yang diambil daripada harta yang tertentu. Okay. Menurut peraturan-peraturan yang tertentu dan diberikan kepada orang yang tertentu.
Okey, so banyak sangat tertentu tu. Okey. Jadi yang pertama zakat ialah kadar tertentu yang diambil daripada harta yang tertentu menurut peraturan-peraturan yang tertentu dan diberikan kepada orang yang tertentu. Okey. So apakah dia kadar yang tertentu? 2.5%. So mana-mana pun dia akan kembali kepada 2.5%. Okey. Yang diambil daripada harta yang tertentu. So harta yang tertentu tu yang sebagaimana dekat belakang tu tadi lah yang kita sebut tu kan, nampak yang perniagaannya, yang emasnya, yang galiannya, penternakannya, tanamannya kan, ada pelaburannya kan, pendapatan dan sebagainya. Kalau sahabat-sahabat kita baru-baru ini di Malaysia dia ada dapat bantuan ya RM3,000 daripada EPF. Dia 20,000 dia dapat. Lepas tu 3,000 macam tu kan. So untuk itu dia kena bayar zakat juga. Ya, jadi daripada 3,000 tu kiralah 2.5%. Tak banyak sebenarnya. Kalau tak silap saya dalam 150. Cuba kiralah 2.5% kan daripada 3,000 tu. Jadi di situlah ada zakat yang perlu dia berikan. Jadi Masya Allah itu adalah hak kepada orang-orang yang miskin. And actually bila kita sebut pasal zakat ini, kita rasa macam penat aku je kerja kan. Penat kita je berniaga, penat kita je mengumpul emas ni ha. Penat kita je menggali apa galian dan sebagainya kan, buat pelaburan. Penat kita yang penat sebenarnya. Tapi Allah nak bagi tahu kita zakat ini sebenarnya nak tunjukkan kita harta itu bukan kita punya, itu Allah punya. Jadi Allah memberikan pinjaman pada kita dan kita ni hanya pemegang amanah aja. Pemegang mengurus bagi pihak Allah. Jadi harta-harta tersebut perlu diberikan kepada Allah kata 2.5% tu untuk orang miskin. Jadi dan lebih tu untuk kita, subhanallah. Kan jadi 90 lebih persen tu, 97% itu adalah untuk kita. Tapi Allah sebut okay, 2.5% untuk orang miskin. Jadi ini petanda kalau kita mau berfikir, kita akan kata, kenapa Allah saja je nak arahkan harta ni macam kita punya. Rupanya tidak. Allah nak ingatkan kita, harta tu aku punya, aku pinjamkan pada engkau saja. Engkau boleh melabur, guna duit itu nak bersedekah ke nak apa ke, dapat pelaburan, bukan pelaburan yang dekat saham pelaburan tu ya, tapi pelaburan untuk akhirat. Jadi Allah berikan modal pada kita ni. Dan sebab itu bagi kaum lelaki, dia gunakan harta itu untuk bagi nafkah pada isteri, anak dia. Dia dapat bukan sahaja menunaikan kewajipan dia, menyempurnakan tugas dia sebagai pencari rezeki, mencari nafkah keluarga, tapi dia dapat juga sedekah. Dapat juga barakah. Setiap langkah dia sewaktu dia nak cari rezeki tu dikirakan sebagai jihad. Ada pula malaikat yang sentiasa mendoakannya. Kan betapa rahmat dan kasih sayang Allah tu sangat meluas untuk kita. Subhanallah. Okey. Jadi itu yang tandanya tu. Alright, 2.5% daripada harta yang tertentu menurut peraturan-peraturan yang tertentu. So peraturan-peraturan yang tertentu ini ada dua yang jelas bahawa of course lah, pertama bukan dua yang jelas itu adalah cukup nisab dan juga haul. Kadar. So kalau kadar dia kena tengok di Malaysia berapa. Dia kadang kalau emas yang tersimpan kalau tak silap saya dalam 800 gram itu untuk emas yang tersimpan. Cuba kena tengok baliklah 800 gram ke 8 yang dipakai 800 gram ke begitu. Jadi dia punya kiraan-kiraan dia yang tertentu. So itu untuk emas. Kalau untuk pendapatan setahun dia mesti melebihi berapa ribu pun ada juga. So kita kena tahu checkpoint dia. Kalau berada di bawah tak perlu bayar. Tapi kalau lebih maka kita perlu bayar. Yang tu sebab lain negeri lain kadar dia. KL lain, Selangor lain ya. Dan kalau di luar negara Qatar yang itu pun lain. Baik ya. Okey, kemudian nak bagi kepada siapa? Diberikan kepada orang yang tertentu, iaitulah 8 asnaf sahaja. Okey, 8 asnaf sahaja ya. Jadi 8 asnaf ini kita kena tapis, kena tengok, kena cari ya. Dia of course yang pertama orang yang fakir, orang-orang yang miskin. Fakir 1, miskin 1, kemudian orang-orang yang berhutang 3, 4 amil, orang yang baru memeluk Islam atau nak berjinak-jinak dengan Islam, itu kan yang kelima. Lepas tu orang yang
orang yang dia macam tertimpa ke atasnya suatu bebanan macam hamba. Kalau dulu hamba, sekarang ini mereka telah bagi satu kiasan tak ada lagi hamba, sebab since tak ada hamba, dia nak bebaskan diri dia, maka dia letak peruntukan ni kepada orang yang menjadi hamba ataupun zombie. Zombie pada apa? Zombie pada dadah, zombie pada LGBT, zombie pada zina. Maksudnya dia menjadi hamba kepada benda-benda yang tak baik ni. Jadi kita nak bebaskan diorang, nak buat rawatan pemulihan, maka memang ada peruntukan zakat di situ. Jadi kita kiaskan hamba pada zaman Nabi itu kepada hamba yang kemaksiatan dan sebagainya. Jadi kita bantu dia bebaskan diri dia. Okey. Kemudian pada fisabilillah, yang tu yang ketujuh, dan kemudian fisabilillah yang satu lagi kepada Ibnu Sabil yang ke-8. Jadi ada 8 semua asnaf untuk zakat ya. Okey. So daripada itulah mencakupilah kadar tertentu ya, untuk daripada harta yang tertentu, kemudian menurut peraturan-peraturan yang tertentu, kemudian diberikan kepada orang yang tertentu. Okey, so jadi cukup haul, cukup nisab ataupun cukup kadar dia. Maka of course orang Islam antara syarat lain bahawa dia perlu memberi zakat. Jadi orang bukan Islam kita tak ambil zakat daripada mereka, dan pada zaman sahabat dulu mereka mengambil cukai. Macam kita sekarang ada tax. Okey, jadi cukai daripadanya. Okey, siapa-siapa yang tidak mahu membayar zakat maka ia boleh dijatuhkan hukumnya kafir ya. Okey, sebagaimana yang dilakukan ataupun murtad, orang yang keluar daripada Islam. Apa yang dilakukan oleh Saidina Abu Bakar As-Siddiq sewaktu pemerintahannya, ada sekelompok bangsa, sekelompok manusia, orang-orang Islam itu, dia kata dia ijtihad, dia orang tak nak bayar zakat sebab Nabi dah wafat dah, dia kata apa perlunya kita bayar zakat. Dia tidak nampak bahawa zakat ini adalah satu keperluan di mana pembangunan masyarakat ya. Jadi pembangunan masyarakat macam kita tadi tahu dengan wakaf, institut wakaf dan sebagainya, banyak kita boleh membantu orang-orang nak belajar. Al-Azhar University juga adalah harta wakaf ya. Okey. Jadi untuk itu mereka yang tidak menunaikannya maka dia dihukumkan sebagai orang yang murtad lah. Okey, so kita tengok pula next, zakat fitrah. Dalam bulan Ramadan adanya zakat fitrah ya. Zakat fitrah ini adalah makanan yang wajib dikeluarkan pada hari raya puasa oleh setiap orang Islam yang mempunyai lebihan makanan bagi dirinya dan orang yang di bawah tanggungannya untuk siang dan malam hari raya tersebut ya. Jadi pahala puasa dan ibadah lain dalam bulan Ramadan akan tergantung antara langit dan bumi sampailah dia dapat bayar zakat fitrahnya. Jadi pada hari ini zakat fitrah kita ini semuanya, setiap individu tu wajib bayar. Jadi kita dalam harga RM7. Macam tu ya, RM7 lebih lah. Okey, seorang, satu kepala itu untuk satu orang. Kalau kat rumah kita ada 5 orang, jadi RM7 lebih itu darablah 5. 7 darab 5, 35. Okey, from Wid. Okey, Wid ada tanya Ustazah, adakah perlu ditolak semua hutang-hutang sebelum kita membayar zakat pendapatan perniagaan, emas ataupun ETC? Yes. Okay. So seandainya hutang-hutang, kalau hutang kita, orang berhutang dengan kita, jadi duit kita pada simpanan orang lah kan, yang itu tidak dikira sebab dia mesti ada wajhu tamlik, dia mesti ada pemilikan. Maksudnya memang kita pegang duit tu ada depan kita. Okay. So kemudian ditolak semua hutang-hutang, yes, sebab itu tanggungan kita kepada orang. Jadi kalau contohnya duit yang ada dekat dalam akaun itu ada 12,000 ya, contoh 12,000. So 12,000 ni hutang kita berapa dengan orang? 7,000. tinggal lagi 4,000 ke? Tinggal 5,000 lagi kan. Okay, so 5,000 tu tak boleh lah bayar hutang sebab tak cukup dia punya nisab. Jadi memang kena tolak sebab itu hak orang. Okey. Bagaimana dengan wanita seperti janda atau ibu tunggal? Siapa yang patut membayar zakat fitrah keluarganya? Wanita, janda, ibu tunggal ini dia punya waris dia, wali dia. So siapa wali dia? Kalau ada ayah dia lah yang kena bayar. Yes. Kalau tak ada ayah dia kembali. Anak tidak membayarkan zakat fitrah mak sebab anak bukan wali.
Jadi dia wali dia siapa? Wali dia adalah ayah dia, abang dia, adik lelaki dia. Itu yang kena jaga keperluan wanita tersebut. Okey. Tapi walaupun jika wanita itu bekerja, yes, sepatutnya. Tapi sekarang ini dia yang bayar adalah perempuan itu sendiri kan. Jadi kalau selama mana perempuan itu dia boleh bayar, dia tak minta pun dibayarkan, macam faham-faham je. Okey, faham-faham. Tak apalah, dia pegawai tinggi kot, bolehlah bayar kan. Okey, dia boleh bayar tak apa, tak ada masalah. So selama mana kita bebaslah menguruskan zakat fitrah kita sendiri. Actually yang bayar itu adalah wali dia. Tapi kalau kita communicate lah supaya wali kita ini dia tidak lupa tanggungjawab dia. Kita cakap dengan dia orang, cakap dengan ayah kita, cakap dengan atuk kita kalau ayah tak ada, atuk lepas tu dengan adik-beradik lelaki kita cakap kakak dah bayar dah, you all jangan risau zakat fitrah kakak bayar sendiri. Kata gitu awal-awal kan. Dan kalau rasa macam kita tak punya duit, kita cakaplah dengan wali kita. Minta maaf sangat, boleh tak tahun ini tolong bayarkan zakat fitrah untuk saya. Kena terus teranglah, so komunikasi ya. Okey. Baik. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata Rasulullah SAW telah menentukan kewajipan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang mengerjakan puasa dari perkataan yang sia-sia dan perkataan yang buruk dan juga untuk menjadi makanan bagi orang yang miskin. Oleh itu sesiapa yang menunaikannya sebelum sembahyang hari raya maka jadilah dia zakat fitrah dan dimakbulkan, maksudnya diterima. Dan sesiapa yang menunaikan sesudah sembahyang hari raya maka jadilah dia sedekah biasa seperti sedekah sunat yang lain. Jadi nak bayar zakat fitrah kena sebelum hari raya punya solat, sebelum solat hari raya. Jadi eloklah bayar sebelumnya, malam raya ke, sekarang ni pun dah boleh bayar dah zakat fitrah. Okey. Jadi hadis riwayat Abu Daud ya. Okey. Kemudian firman Allah Taala dalam surah At-Taubah ayat 103, ambillah zakat dari sebahagian harta mereka. Itu yang harta tertentu tu kan. Okey. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Jadi masya-Allah kalau kita dah bayar zakat tu elok sangat kita doakan ya. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui ya. Okey. Jadi itu macam seolah-olah bila bersedekah, bila bayar zakat, sedekah kan, sedekah adalah satu amal baik. Dan dalam banyak-banyak sedekah yang paling Allah suka adalah sedekah yang wajib, yang diwajibkan kepada kita. Itulah zakat dan juga nafkah tu tadi. So kalau suami bagi nafkah ke isteri, dalam hati tu iringkan doa. Ya Allah, lancarkanlah rezekiku. Ya Allah, berilah keselamatan kepada anak-anak dan isteriku ini. Lindungilah mereka daripada api neraka. Ya. Jadi elok sangat kita iringkan dengan doa-doa. Tapi doa ni tidak wajib, tapi sangat baik. Okey. Jadi kewajipan untuk membayar zakat fitrah itu adalah kepada individu yang dia hidup pada dua tempoh, iaitulah bulan Ramadan dia hidup termasuk bulan Syawal. Itu yang disunatkan bayar pagi raya tu, kan, ataupun malam raya tu. Dia start malam raya dan afdalnya pagi-pagi raya tu. Tapi sebab kita tak naklah berapa juta orang ni kan nak bayar zakat tu. Tapi masya-Allah sekarang ini best. Dia guna online saja zakat fitrah. Jadi kita bolehlah bayar menggunakan online. Kalau yang lepas itu alhamdulillah suami saya dia bawa anak-anak yang lelaki ni pergi menghadap skrin tu sebab kan kita tak boleh nak keluar, kita kan kena curfew tu, lockdown. Jadi dia kata okey, ini ayah nak bayar zakat fitrah. Seorang ambil tulis pen RM7 lebih. Sebab dia adalah RM7 ke nak bayar RM12 ke bayar berapa ringgit kan. Jadi ustaz kata okey, kita ambil lah RM7 lebih ini kali berapa kepala dalam rumah ni. Jadi 7 darab 8. Okey, berapa kena bayar? Okey, sepatutnya seorang lagi okey tunjuk klik berapa. Okey, dah darab berapa. So sekarang ni sama-sama jom tekan enter untuk bayar. Jadi diorang ada rasa excitement dia telah menunaikan dan juga pengalaman menunaikan zakat. Walaupun zakat fitrah je kan. Tapi anak-anak kita kena dedahkan tentang perkara macam inilah. Okey. Jadi tempoh pembayaran zakat fitrah of course bermula daripada awal Ramadan sehinggalah sebelum solat Aidilfitri ditunaikan. Okey, jadi kalau tunaikan selepas solat hari raya Aidilfitri maka hukumnya makruh.
Dan setelah terbenamnya matahari 1 Syawal, hukumnya adalah haram. Jadi untuk itu kita elakkan daripada bayar selepas solat hari raya sebab dia dah jatuh dah makruh ya. Jadi yang terbaik waktunya adalah terbitnya fajar 1 Syawal. Maksudnya tu yang solat subuh tu, okey. Hinggalah sebelum solat Aidilfitri ditunaikan. Dan dalam mazhab Syafi'i, kadar zakat fitrah ini yang kita kena tahu adalah segantang beras ya. Jadi sebab maslahat umum kita basically tidak terima beras lah. Jadi yang ini kita guna pakai pandangan Imam Hanafi ataupun mazhab Hanafi, di mana dia membayar zakatnya itu menurut nilai. Jadi berapakah nilai beras segantang itu? RM7 contohnya atau RM8. So kita gunakan duit untuk bayar. So kita tak bawa beras. Kalau zaman dulu mazhab Syafi'i ni memang kita kena bawa beras. Tapi oleh kerana kita bawa beras, makanan asasi lah maksudnya kan, makanan asasi bila dikumpulkan segantang, dia akan jadi cepat rosak kan, jadi penjagaannya, pengurusannya, tadbirnya itu payah, maka kita berpindah kepada mazhab Hanafi. Okey, zakat fitrah adalah wajib dibayar oleh lelaki yang memenuhi syarat-syarat dia, iaitu apa dia? Islam, balik, berkemampuan pada hari tersebut. Jadi oleh yang demikian, kemampuan itu menjadi salah satu kayu pengukur dalam kewajipan membayar zakat. Jadi sekiranya seseorang lelaki berkemampuan mengeluarkan zakat fitrah bagi dirinya dan tanggungannya mengikut urutan keutamaan, maka wajiblah dia menjelaskannya. Jadi seorang lelaki itu kalaupun contoh ya, dia fakir, dia tak ada duit langsung, tapi kalau dia boleh bagi makan, dia boleh makan, kemudian dia boleh bagi anak dia makan, isteri dia makan, okey, dia masih okey lagi, perlu bayar zakat lagi. Tapi kalau dia memang dah tak ada apa-apa, dia penerima zakat lah, nak buat macam mana kan. Okey, jadi tanggungan lelaki mengikut urutan. Kalau kita tengok muka surat 160, ini adalah tanggungan nafkah ya. Mengikut urutan, nombor 1 adalah isteri. Saya rasa kita pernah bincang yang ini. Yang kedua adalah anak yang masih kecil, anak yang belum masuk balik lagi. Kemudian yang ketiga, bapa yang miskin. Kalau bapa kaya, tak perlu. Okey. Yang keempat, ibu yang miskin. Yang kelima, anak dewasa yang miskin. Dan yang keenam adalah hamba dia. Okey. So next adalah zakat fitrah wanita. Jadi bagi wanita, zakat fitrahnya tertanggung kepada bahu lelaki. Jadi lelaki yang kena bayar dia, sama ada ayah atau adik-beradik lelaki ataupun suami. Jadi kalau dia dah berkahwin, ayah, adik-beradik lega, terbebas. Tapi kalau dia belum kahwin, maka ayah ataupun adik-beradik lelaki ya. Manakala zakat harta kepunyaan wanita seperti zakat ternakan, biji-bijian, emas, perak, harta galian, perniagaan dan pendapatan mengikut pandangan sebahagian ulama, itu wanita itu sendiri. Jadi itu yang sebagaimana yang kita sebut tu tadi kan. Jadi kalau wanita tu dia ada ladang tu memang kepunyaan dia, milik dia ya. Dia bukan pengurus, bukan, tapi memang pemiliknya. Dia pun berniaga dengan itu. Jadi dia lah yang kena keluarkan zakat ya. Okey. Wali maupun suami dalam perkara ini tidak terlibat. Jadi kalau harta itu adalah harta wanita tersebut, wali tidak perlu bayar zakat harta si isteri. Jadi harta si isteri yang kena settlekan. So kalau harta suami, suami juga kena settlekan. Tetapi mereka wajib menasihati wanita itu untuk melunaskannya. Dia kena consult lah. Cakap, ayah dah bayar zakat ke kan? Lepas tu tiba-tiba lah pula dia cakap kat sini kan, ayah nak bayar zakat ke ya? Abang ni miskin, dia kata. Macam bagi tanda je lah. Boleh ke tak isteri bagi zakat kat suami? Boleh. Sebab suami bukan tanggungan dia. Jadi kalau yang kita tengok tanggungan ini kan, tanggungan suami, isteri, anak masih kecil, bapa yang miskin, ibu yang miskin, anak dewasa yang miskin, kemudian hamba. Yang antara tanggungan suami kan, okey, suami tak boleh bayar zakat kepada dia orang ni. Dia kena bagi nafkah, yes, tapi tak boleh bagi zakat ya. Tapi isteri sebab bukan dia kena menanggung suami. Jadi kalau suami dia miskin, isteri ada duit yang lebihan yang dia nak bayar zakat, boleh je bagi. Tengok pula si suami ni fakir lah pula kan, tak ada pekerjaan lagi. Dah setahun dah macam ni, COVID-19 tak hairan, benda ni memang ada. Jadi kat situ isteri boleh bagi zakat kepada suami.
Cuma kalau kita nak bagi zakat kepada ahli keluarga kita dan kita tengok ahli keluarga ini memang agak payah susah lah kan kehidupan dia, saya sangat sarankan bagi nama mereka itu kepada pusat zakat. Sebab kalau kita mati esok kan, jadi siapa yang nak membantu dia? Jadi kalau ada dah nama tu di pusat zakat, maka pusat zakat tu akan datang tengok memang semak apa semua dia orang akan buat. Tak apa, tak ada masalah, at least nama dia orang ada dah. Okey. Okey, dalam situasi suami tidak mampu menjelaskan zakat fitrah yang wajib ke atasnya dan ke atas tanggungannya, maka gugur kewajipan mengeluarkan zakat bagi suami. Tetapi sekiranya isteri mempunyai kemampuan. Sekarang ni suami tak ada pekerjaan. Macam mana nak bayar zakat fitrah untuk Ramadan ni? Kan? Tapi wanita ada. Dia ada kemampuan. Jadi sekiranya dia ada kemampuan, para ulama berpendapat bahawa wajib isteri membayar zakatnya sendiri. Okey. Manakala untuk suami dan anak-anak tidak perlu. Jadi dia kena lepaskan diri dia dulu sebab duit itu adalah duit dia. Habis anak tak payah. Suami tak payah sebab suami dan anak bukan tanggungan kita. Nampak untung tak sebenarnya perempuan ni? Itulah kan, ramai di kalangan kita yang sibuk bising. Harta pusaka tu abang pula dapat lebih 2, dia kata. Saya dapat 1, dah boleh jadi gaduh lah kan. Kita nak buat hibah lah. Mak buat hibah, mak buat hibah. Hibah tanpa dia tahu, Masya Allah, sebenarnya duit wanita ini tidak boleh diusik oleh suami. Ada duit lebih-lebih macam tu pun bayar zakat fitrah pun untuk dia je. Anak pun bukan tanggungan dia. Masya Allah. So jadi itulah yang kita lihat bahawa betapa antil sangat Islam ni sebenarnya. Okey. Dan dalam jalan keluar yang terbaik ni dalam mazhab Syafi'i semua, jalan keluar yang terbaik ialah isteri yang berkemampuan mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri. So zakat fitrah yang puasa RM7 je pun kan. Dan gugurlah kewajipan zakat untuk suaminya yang tidak mampu. So kalau suami tak mampu tak apa. Tapi kalau kita nak bayarkan, kita sedekah dekat suami kita. Bang, ini zakat fitrah untuk kita satu keluarga. Saya punya pun ada sekali kat sini bang. Jadi saya serahkan pada abang bayarlah. Boleh ke tak boleh? Boleh sangat ya. Okey. Jadi begitu juga dalam isu apabila isteri mahu mengeluarkan zakat fitrah bagi pihak suami dan anak-anak. Ini pun dah cakap dah kan. Jadi dia boleh, isteri boleh mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan suaminya, ataupun isteri sahaja yang mengeluarkan zakat untuk dirinya dan gugurlah kewajipan zakat suaminya. Jadi bila kita ada duit dan kita bayar zakat fitrah, maka suami ni tak dapat bayar zakat fitrah untuk kita, maka suami tidak tidak ditanggungkan ataupun gugurlah kewajipan dia untuk membayar zakat fitrah bagi isteri. Okey. Baik, sekiranya isteri ingin mengeluarkan zakat fitrah suami dan tanggungannya, okey, maka perkara yang perlu dititik beratkan di sini ialah perasaan dan maruah suami. Okey. Oleh demikian, isteri harus meminta keizinan terlebih dulu daripada suami dan sebaik-baiknya beri penghormatan kepada suami untuk membayar sendiri zakat tersebut dengan menggunakan duit isteri. I dah cakap dah kan? Macam itulah dia lebih kurang. Alright ya. Jadi tempat pembayaran zakat. Zakat harta perlu dibayar di tempat harta itu dijana dan diusaha. So sahabat-sahabat kita yang berada di Qatar contohnya dapat banyak harta daripada situ, maka sebaik-baiknya bayar di situ. Sebab akan berjumpa dengan orang-orang yang miskin dan sebagainya di situ juga. Ya, okey. Ia tidak boleh dipindah ke tempat lain. So zakat harta ini adalah harta kita memang kita beli dekat sana lah. Ya, bukan zakat pendapatan. Zakat pendapatan ini ada sedikit perbezaan. Jadi berdasarkan pelbagai dalil, keutamaan zakat dibahagikan di kawasan mana harta tersebut dikutip sebelum disalurkan ke kawasan lain. So zakat pendapatan kalau memang punca utama kita di situ, maka sebaiknya bayar di situ. Okay, sama lah KL dengan Selangor pun macam tu juga lebih kurang. Kita ni buat bisnes, pejabat kita dekat KL, kita berniaga dekat KL, tapi kita tinggal dekat Selangor. Nak buat macam mana tu? Kan. Okey, so jadi kalau dekat KL kita macam tu bagi dua lah. Kita tinggalnya dekat Selangor, dapat banyak juga benefit dekat situ kan. Kita mungkin orang pun kenal kita di situ dan kita dapat duit pula dekat KL. Nak bayar dekat KL terus pun boleh ya. Okey, tapi elok dua-dua tempat lah. Alright. Jadi itu tempat pembayaran zakat. Zakat fitrah nak bayar dekat mana? Tempoh membayar zakat fitrah adalah sebulan sebelum solat hari raya ya. Jadi oleh itu
zakat fitrah boleh dikeluarkan dalam tempoh tersebut mengikut tempat di mana seseorang mukallaf itu berada. Mukallaf ni bukan muallaf. Mukallaf ini adalah yang bertanggungjawab, ya, yang telah ditanggungkan. Sekiranya ia masih belum membayarnya sehingga menjelang hari raya, ia wajib membayarnya dengan segera mengikut tempat di mana dia berhari raya. Okey. Jadi Imam Nawawi dalam kitab Majmu' menjelaskan pendapat paling sahih, sebab zakat fitrah ni kan kita berubah-ubah, kita balik kampung lah, itulah inilah kan. Jadi yang lebih baik sebaiknya kat mana kita berhari raya, kat situlah. Okey. Jadi Imam Nawawi dalam kitab Majmu' menjelaskan pendapat paling sahih dalam mazhab Syafi'i ialah zakat fitrah dibayar mengikut tempat di mana seseorang itu berada pada waktu zakat fitrah diwajibkan ke atasnya. Maksudnya dia nak bayar tu, time dia nak bayar tu dia dekat mana? Dekat situ dah tempat dia tinggal. Okey, dia bayarlah. So Majlis Fatwa Palestin, kita tengok apa Majlis Fatwa Palestin ini, dia menukilkan kesepakatan ulama terhadap isu ini dan menjelaskan bahawa zakat fitrah berkait dengan diri pembayar. Justru pembayarannya dibuat di tempat di mana pembayar zakat fitrah itu berada. Menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi, setiap mukallaf, yakni orang yang ditanggungkan, orang Islam, orang yang dah balik tadi kan, perlu membayar zakat fitrah mengikut tempat di mana ia berada pada malam pertama hari raya. Ini kerana zakat fitrah diwajibkan bukan kerana puasa semata-mata. Sebaliknya ia diwajibkan kerana tibanya hari raya Aidil Fitri. Disebabkan itu juga zakat tersebut dinamakan zakat fitrah. Okey, jadi zakat harta itu adalah zakat yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yang 7 tadi, zakat harta. Jadi zakat fitrah ini dia akan berubah, tengok kita berhari raya kat mana, kat situlah kita pergi. So itu secara umumnya yang kita sudah pelajari daripada buku ini, alhamdulillah. Okey, so kita dah sampai pukul 3, kita akan habis pukul 3.30. Baik, masya-Allah ada yang tanya ni. Okey, Wid, dia kata alright. Okey. Nur Maziah. Zakat perniagaan wajib dikeluarkan setiap tahun, betul? Bolehkah jika zakat dikeluarkan pada setiap bulan bagi mereka yang merasakan berat nak keluarkan zakat sekaligus setahun sekali? So kalau dia bisnes, sebab dia bisnes ini dia kena tolak dia punya modal dulu. Dia kena tolak dulu modal dan sebagainya. So since let's say dia berniaga itu ikut bulanan ya. Okey. So yang ini saya tak berapa pastilah sama ada bayar bulanan ataupun tak. Sekejap ya. Baik, boleh dibayar untuk bulanan. So jadi maksudnya di sini dia kena kira dia punya modal tu, tolak dulu modal dia, keperluan yang dia biaya dan sebagainya. Jadi keuntungan bersih. Jadi keuntungan bersih itu dia akan nilai pula tengok dia punya haul lah pula kan. Dia nisab. Okey, so kalau nisab dia tu macam mana nak kadarkan sebulan? Sekejap tanya Ustaz. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bantu sedikit. Okey. Tak mesti dia tak payah tu. Okey. Berkaitan dengan zakat perniagaan, di antara syarat zakat perniagaan yang pertama ialah dia cukup haul, maksud tempoh perniagaan. Betul. Kemudian tengok kadar keuntungan dan stok itu melebihi nisab ataupun tidak. Ya. Dia kena tengok stok. Ya, kena tengok stok. Dan itu sekiranya perniagaan itu berkaitan dengan trading ataupun barang jualan. Ya. Biasanya kalau perniagaan yang bersifat nature perniagaan macam trading jual barang, dia tengok stok yang ada berapa, kemudian dia tengok berapa keuntungan yang diperolehi, kemudian ditolak semua kos operasi, maksudnya penggajian, kemudian sewa bangunan, kemudian aset-aset yang kita panggil aset yang kekal. Contohnya bangunan dia tidak dinilai sebagai barang perniagaan. Ya. Kerana itu adalah kita panggil apa, tools ataupun alat yang digunakan untuk kita berniaga. Jadi barang yang didagangkan kemudian dicampur dengan hasil jualan, ditolak dengan kos operasi, maka dia tengok cukup nisab ataupun tidak. Sekiranya cukup nisab, barulah dikeluarkan zakat, iaitu 25%.
Cumanya kalau kita nak bayar bulan-bulan boleh, kita anggarkan, kita buat estimation. Dalam contoh ni biasanya berapa ya, yang akan kita dapat. Jadi kita bayar sedikit dan di akhir masa bila kita dah tutup account, barulah kita tengok actual zakat yang kita bayar itu bagaimana. Sama ada terlebih ataupun terkurang. Kalau terkurang, kita just top up. Ya. Kalau terlebih, terpulang pada kita. Sama ada kita lebih bayar, kita boleh bawa advance untuk ke depan. Okey, ini yang kita telah bayar, zakat yang telah kita bayar pada depan, kita just tolak saja. Itu masa kita bayar terlebih dahulu. Sebab perkara-perkara yang berkaitan dengan kebaikan, kita boleh advance-kan. Ya. Okey. Okey, Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Tapi Ustaz dia nak menyorok, dia tak nak cakap dengan suara je. Ustaz tak nak tunjuk muka dia. Okey, ada soalan lain. Ustazah, sekarang ni ada nilai zakat fitrah yang berbeza-beza ya, ikut kemampuan pembayar zakat. Dia yes, sebab dia ikut beras, ikut nilai beras. Jadi so far kalau beras yang di Malaysia ni kita ada 4 jenis lah. Beras super tempatan. Kan. Kemudian beras super special tempatan, beras super import, beras basmati. Jadi daripada 4 jenis beras ni, dia ada 4 harga. Okey, jadi satu RM5, satu lagi RM7, satu lagi RM14, satu lagi RM21. Jadi kalau kita tengok, sebaiknya tengok beras yang kita makan. Beras apa yang kita makan dekat rumah? Oh, beras basmati, beras Jepun lagi yang boy selalu buat apa tu? Sushi contohnya. Okey, so yang itu kadar dia adalah dia bayar RM21. Okey, untuk satu kepala. Jadi kita boleh pilih nak buat bayaran ikut nilai beras yang kita makankah atau memang ikut kadar negeri masing-masing. So kalau kadar negeri per list RM7. Kedah, sebab Kedah kan keluar padi, tempat jelapang padi. Jadi dia ada memang ada 4. Nak bayar RM7, RM5, RM14, RM21, semua ada. Semua dia boleh sediakan. Pulau Pinang dia ada 2 sama, ada RM7 atau RM16. Perak RM7 ke RM14 atau RM21. Selangor ada RM7, RM14, RM21. Saya kira ikut lokal. Yang Qatar tu dia orang kena tengoklah macam mana di Qatar ya. Negeri Sembilan RM7. So dia lebih kurang macam itulah, RM5, RM7. Wilayah Persekutuan ada RM5, ada RM7. So situ dia ada pilihan pada kita nak bayar berapa ringgit lah. Okey, untuk zakat fitrah. Okey, Ustaz jangan pergi jauh-jauh. Nanti kalau nak tanya pasal zakat ni saya nak kembali pada Ustaz balik. Alright, ya, perlukah kita lafazkan akad semasa kita bayar zakat? Contohnya bila kita keluarkan daripada KWSP atau kita transfer saja ke mana-mana pihak. So hukum dia sunat sahaja, ya, tidaklah wajib nak berakad, sunat saja. Dan actually the moment bila kita bayar zakat tu, kita ada akad tu kan, kita rasa macam Masya Allah, tenang. Sebab itu hak Allah kan. Jadi bila hak Allah tu, kita jadi tenang. Alright, teruskan. Next adalah kiranya bayar mengikut anggaran aset semasa ya Ustaz. Ustaz, ni kiranya bayar mengikut anggaran aset semasa kan Ustaz? Akhir tahun bila kira cukai baru boleh tahu kan jumlah sebenar. Jika kurang kan diselesaikan serta-merta akhir tahun nanti. Betul kan? Dalam perniagaan, aset tidak dianggap sebagai barang yang dikenakan zakat. Contoh kita ada bangunan. Nilai bangunan itu, aset itu dia tidak dianggap sebagai barang yang zakat kecuali barang itu diniagakan. Contoh kita beli rumah tu jual untuk dijual beli. Kita beli rumah lepas jual balik. Rumah jual balik. Itu dikatakan sebagai kita panggil apa? Komoditi ataupun barang yang dijual beli. Tapi kalau aset itu digunakan untuk berniaga, contoh kita beli bangunan itu sebagai pejabat. Kita belikan untuk jalan kilang. Maka nilai aset itu tidak dikira sebagai yang diwajibkan zakat. Yang zakat adalah stok yang kita niagakan. Contoh kalau kedai runcit, barang-barang yang ada di dalam kedai runcit dan dicampur dengan keuntungan yang kita perolehi, ditolak segala kos pengurusan dan sebagainya, nilai itulah yang dikira sebagai zakat. Okey.
Terima kasih Ustaz. Ustaz yang pergi jauh-jauh ya. Okey. Baik, seterusnya bagaimana dengan suri rumah? Jika dia mendapat duit yang tetap daripada suami, adakah isteri tersebut perlu keluarkan zakat harta? Okey, so zakat harta ini dia maksudlah bahawa zakat simpanan ataupun zakat pendapatan. Tapi dia tengok macam ni. Kalau suami dia bagi tu tujuannya adalah untuk kita mengimarahkan dapur, mengimarahkan rumah dan sebagainya, untuk beli makanan dan sebagainya, yang itu kita kena fokus kepada apa fungsi duit ataupun yang diberikan lah, fungsi duit yang dia bagi. Tapi kalau dia punya niat dia adalah untuk memang bagi kita pendapatan, kan kita bagi pendapatan dan pendapatan itu tetap. Setiap bulan dia bagi kita 5,000, 5,000, 5,000, 5,000 contohnya kan. Jadi bila dah macam tu 5,000 ni, sebahagian mungkin kita beli makanan kan. Jadi sebahagian itu memang kita simpan. So yang perlu untuk dibayar zakat adalah yang disimpan. Jadi zakat simpanan tersebut. Okay. So boleh kan macam tu? Boleh kan? Okey. Saya kata boleh. Alright. Bagusnya. Ramai pula yang bertanya pasal zakat ni. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Bagusnya. Laju je tanya ya. Okey. Baik. Ustazah, kalau seorang isteri memang suka berbelanja, sama ada suka bersedekah ke atau suka saja belanja keluarga atau membeli barang-barang yang mahal untuk hiasan rumah atau hiasan diri hingga tak ada simpanan yang cukup untuk dizakatkan, macam mana tu Ustazah? So tak adalah. So tidak adalah untuk dizakatkan. Sebab wanita dia tidak dikategorikan sebagai wajib untuk membayar zakat. Jadi kalau suami dia memberi itu memang tujuan suami kita supaya kita menguruskan rumah dan sebagainya kan. Jadi tidak, kecuali kalau memang kita simpan. Jadi bila simpan itu pun kena cukup tahun. Satu cukup tahun dia. Kemudian kena cukup dia punya kadar yang perlu bayar zakat. Kadar dia contoh 7,000 kan. Tunggulah 7,000 tu yang kita simpan-simpan dah 7,000. Lebih dah pula 7,000 baru bayar zakat. Okey. Baik. Ada lagi? So kalau tak ada, kita pergi kepada adab-adab untuk berniaga ni jugalah kan. Okey. Alright, so kita ambil antara adab dan juga etika berniaga. Imam Hasan Al-Banna berpesan kepada kita, berniagalah kalian sekalipun kalian telah kaya. Ya, sebab apa? Sebab jihad ekonomi itu tadi. Jadi kita bincang baca ekonomi. So since kalau ada soalan, ada apa-apa soal ke apa ke, silakanlah soal. Baik. Etika perniagaan daripada perspektif Al-Quran. Yang pertama, betulkan niat kita. Niat kita kena ikhlas untuk membantu sebagaimana yang kita sebutkan tadi awal-awal kan. Okey, jadi penekanan untuk sifat ikhlas ini sangat banyaklah di dalam ayat Al-Quran. So kita bukan semata-mata hendak mengauk keuntungan kan. Okey, tapi kita berniaga itu because kita nak membantu orang, kita nak menguasai sistem ekonomi supaya tidak banyak kapitalis yang duduk dekat dalam situ yang mereka hanya mengamalkan, kalau mereka ni mengamalkan monopoli lah, kan sistem monopoli, dan siapa yang duit besar dialah yang akan mendapat keuntungan yang besar. Jadi dia akan makan semua orang-orang yang kecil. Tapi kalau kita berniaga, so kita kena belajar sistem Islam. So belajar sistem Islam, tegakkan sistem Islam. So barulah nampak kita punya jihad. So sebahagian daripada orang-orang Islam kemungkinan berpandangan, alah tak apalah nak buat apa, nak berniaga macam ni kat dunia ni kan. Ni kan harta dunia ni sementara saja. Jangan ada perasaan macam tu. Sebab dekat dunia ini adalah harta yang memang tidak pernah berkurangan. Sentiasa ada. Allah sebar luaskan rezeki sangat banyak. Dan kalau kita yang berikrar menjadi khalifah Allah tidak berusaha untuk menguasai ekonomi, kekuatan keuangan di atas dunia ini, agak-agak duit tu, harta itu susut ke ataupun takkan susut? Dia akan susut ke? Tak, dia tak susut. Dia tetap ada, tetap bertambah. Tetapi akan diambil alih oleh tangan-tangan yang tidak mengenali sistem Islam. Jadi dia akan menguasai harta-harta dan dia akan menggunakan, menjalankannya, menguruskannya mengikut hawa nafsu mereka. So sebab itulah Imam Hasan Al-Banna dia nasihatkan. Jadi saya suka dengan Imam Hasan Al-Banna ni sebab dia punya idea tu Masya Allah.
Walaupun buku dia tak banyak, dan bila orang tanya dia kenapa dia tak keluar buku, dia kata saya punya tulisan adalah pada generasi. Memang dia melahirkan generasi-generasi yang sangat hebat. Sekejap ya, saya nak minta tolong bawah, tolong jangan bising boleh ya. So berniagalah sekalipun kamu telah kaya, because we need to really conquer the system of Islam. Jadi kita kena sebarluaskan sistem Islam ini. Okey, jadi itu niat yang ikhlas. Yang kedua adalah tidak terlibat dengan amalan riba. Jadi tuan-tuan perempuan ini agak payah ni sebab orang sekarang ini dia berniaga, dia perlukan pinjaman dulu, dia buat pinjaman dulu kan. Dia buat pinjaman, okeylah boleh, tapi itulah kita takut kita terlibat dengan riba. Tapi alhamdulillah di Malaysia ini ada beberapa institusi yang memang dia akan memberikan pinjaman tanpa riba. Okey. Jadi larangan untuk terlibat dengan riba, dan bila kita memberi pinjaman pada orang atau kita berjual beli pun kan jangan amalkan riba. Contohlah riba ni kan, kita kata okey kalau beli cash ini harganya macam itulah kan. Lepas tu beli ansuran kita tak sebut harga dia. Jadi kita kata cash ke awak boleh beli ni harga barang ni, motor ni boleh beli 7,000 contohnya kan. Boleh belilah 7,000, ansuran ke cash ke 7,000. Tapi bila kira balik masa beli ansuran tu dia ada sampai 12,000. Jadi kalau 12,000, 5,000 itu adalah riba. Dia tak cakap. Dia beza dengan Islam. Islam ni dia mesti kena cakap ansuran berapa ribu sebenarnya at the end of the day itu berapa ribu, 12,000. Sebut siang-siang. Kalau beli cash 7,000, kalau ansuran 12,000. Yang tu boleh. Jadi maksudnya dekat situ dia ada dua harga lah, sebab ada dua cara pembayaran. Jadi di situ juga kita kena perhalusi. So nanti kalau dia tanya kenapa 12,000 mahal sangat, kita kata tanggungan kita untuk you bayar secara ansuran 3 tahun. So dalam tempoh 3 tahun itu kita memang akan dari sudut bayaran servisnya, simpanan record filenya lagi, kita nak buat follow up dengan awak lagi, kerugian yang kita tanggung lagi dan sebagainya. Jadi kat situ dah ada dah, kita dah nampak. So kena jelas berapa harga dia. Kalau orang tak cakap walaupun dia ambil 5,000, kalau dia tak cakap sama je kan, at the end sama juga dia dapat 12,000. Yang bayar ansuran ni dia tak cakap. Jadi orang tahu dia bayar 7,000 tapi end up dia kena bayar 12,000. Tak cakap, sama je dengan orang yang bercakap jual 12,000. So apa beza dia? Sebab tu orang-orang Israel, orang-orang Yahudi ni dia sebut apa? Dia kata riba dengan jual beli sama je. Kan tidak sama. Tak sama. Langsung tak sama. Kita akad itu kita jelaskan berapa kita dapat, yang itu yang menghalalkannya. Alah akad je pun dia kata kan. So eloklah faham lah kan. Tak ada faham-faham. Sebab benda yang haram nak jadi halal kena jelas. Contohnya hubungan suami dengan isteri. Asalnya kan haram. Dia adalah lelaki yang lain, kita perempuan yang lain. Macam mana kita boleh jadi halal? Dengan akad. Akad ijab dan kabul tu akad je. Terus dah boleh jadi halal. Kan tengok sah kan. Jadi akad saja dia boleh menghalalkan hubungan, sebelum itu haram. Sama dengan faktor yang riba tu tadi. Jadi bila kita nak menjual cash harga 7,000. Kalau nak jual ansuran 12,000, sebut. Jadi nanti dia kata okeylah saya beli dengan harga ansuran 12,000. Ataupun dia sign form kan. Ansuran tulis kat situ 12,000. Jangan tulis 7,000. So problem yang riba itu dia tulis 7,000 je lah. Harga motor 7,000 dibeli secara ansuran. Dan ansuran tu tidak tulis berapa. Okey, yang itu haram. Alright, so next adalah menjauhi semua unsur penipuan. So jadi kalau macam tadi tu ada unsur penipuan dan ada pertambahan pula pada keuntungan. Jadi pertambahan pada keuntungan itu dipanggil riba, dan agreement yang seperti itu tadi yang tak sebut end of the price tu dikira sebagai unsur-unsur penipuan. Okey, kemudian seterusnya perlulah memenuhi dan menunaikan akad kontrak. Jadi apa yang kita janjikan nak deliver bila, contohnya kan berapa timbangan dia dan sebagainya. Okey, persetujuan ikut kontrak itu kena ikut ya. Okey. And then next adalah apabila kita berniaga maka kita perlu bersifat adil. Dia ada keadilannya. Jadi masya-Allah sekarang ni saya jual kurma, maka memang rasa sangatlah bila time timbang tu kena lebihkan sikit. Kita dapat daripada Madinah straight tu 10 kilo. Dapat 10 kilogram, bila timbang tu kena lebihkan sikit kan. Memang kurang tak dapatlah 10 bungkus.
kita akan dapat 9 bungkus, lepas tu ada lebih. Jadi macam rasa macam sekali fikir tu macam rugilah, kenapa tak dapat betul-betul 10 kilo lah gitu kan, sebab nak lebihkan. Fikir balik, bukan kita nak dapat keuntungan kan, bukankah perniagaan ini kita nak keberkatan daripada Allah, kita nak berlaku adil, kita nak membantu orang. Jadi kena pujuk diri sendiri. Jadi orang-orang yang berniaga ni dia memang kena pujuk diri sendiri, sebab ada saat-saat dan waktunya ketamakan itu akan melambai-lambai. Dan syaitan tu tahulah kan, dan kita bukan nak salahkan syaitan je. Jadi kita kena teguhkan diri kita. Seterusnya, peniaga yang baik adalah peniaga yang amanah. Dia tidak berbohong dengan pelanggan, ya, tidak pernah mengkhianati pelanggan. Dia tidak menjual harga dengan mengambil kesempatan dengan harga yang terlalu tinggi. Dan ini pun semua ada ayat-ayat Al-Quran dia, surah An-Nisa, Al-Anfal, Al-Mu'minun, ya. Jadi disebut. Seterusnya, next nilainya adalah istiqamah. Jadi apakah dia istiqamah ini? Bermaksud seorang peniaga dia perlu mempunyai prinsip yang jelas. Dia jujur dulu, kini dan selamanya. Dia teguh tetap hati dia daripada dulu, kini dan selamanya. Istiqamah. Jadi kemudian dia niat dia nak beribadah, maka kena istiqamah juga dengan niat dia berniaga untuk ibadah dulu, kini dan selamanya. Okey, jadi yang istiqamah ini masya-Allah Allah sebut juga di dalam Al-Quran, contohnya surah Yunus ni. Allah berfirman, sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kamu berdua, sebab itu tetaplah kamu berdua istiqamah pada jalan yang lurus dan janganlah sekali-kali kamu mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi Allah tak bagi kita ikut jalan orang-orang yang jahil, ya. Sebab memang kalau kita tengok orang-orang yang jahil ni untung dia banyak kan. Orang-orang yang tidak mengikut cara Islam ni untung dia banyak. Saya masa kecil-kecil dulu adalah pernah bertanya kan, sebab keluarga saya memang keluarga yang berniaga. Jadi macam pernahlah bertanya dengan pelanggan-pelanggan ni, pelanggan saya kata, kenapa ya pakcik, saya kata, kalau orang-orang bukan Islam tu berniaga cepat dia untung, kenapa kita ni orang Islam berniaga lambat untung? Saya tanya gitu kan. Jadi boleh tak dia jawab? Dia jawab tu saya macam terdiam. Saya kata tak boleh jadilah jawapan ni, saya tak puas hati jawapan ni. Apa dia jawab? Dia kata orang-orang yang bukan Islam tu sebab dia boleh buat benda yang haram, sebab tu dia untung cepat. Jadi masa tu memang saya tak puas hati, saya nak buktikan kalau kita ikut Islam bukan bermakna kita miskin kan. Kita ikut Islam ni mesti kita akan jadi kaya juga. Okey, jadi istiqamah. Baik, next adalah walaupun kita berniaga maka jauhilah pembaziran. Ya, okey. Dunia sekarang ini menunjukkan bahawa rata-rata orang yang berniaga dia memang membazir. Masa dia pilih sayur-sayuran sebagai contoh kan, dia akan pilih yang baik-baik, yang buruk-buruk tu walaupun boleh dimakan lagi kan. Jadi cuma mungkin buruk aja, ada sedikit scratch aja, semua dia buang. So basically kalau ikut beberapa orang yang cek ataupun orang yang pergi tengok membuat tinjauan, ya, mereka mendapati bahawa pembuangan itu hampir separuh daripada barangan supply. Contohnya lah dia supply 10 kg, yang dibuang itu dalam lebih kurang 5 kg, hanya nak bagi sayur itu cantik depan pembeli. Macam tu, ya. Jadi sedihlah kita kan, buah-buahan pun banyak dibuang. Dan memang tak hairan ramai orang mengutip barang daripada sampah dan sebagainya sebab kita biasa membuang benda yang cantik. So itu, kemudian seterusnya utamakan kebersihan rohani dan jasmani. Ini juga adalah etika apabila kita berniaga. Saya suka sangat ada baru-baru ni seorang penjual pakaian. Jadi dia jual pakaian yang seksi. Aduhai, rupa-rupanya dalam hati dia tu dia risau sangat. Risau sangat pakaian itu dipakai oleh wanita bukan di depan suaminya. Jadi dia tulis nota, dia kata dia mengharapkan sangat pakaian ini sangat sesuai, sangat cantik bila dipakai di hadapan suami. Tidak sesuai, dia kata, untuk ditayangkan selain daripada itu. Dia kata semoga puan dilindungi oleh Allah daripada perkara-perkara yang Allah murkai. Masya Allah, dia bagi nota tu dekat dalam kain baju yang dia jual. Tapi baju tu memang baju seksi lah, tak semua lah kain dia buat. Dia tengok baju-baju yang tertentu saja dia letakkan. Jadi pembeli ini
Dia dapat tu, dia kata, ya Allah, inilah kali pertama, dia kata, dia dapat nasihat yang baik daripada peniaga yang baik. Dia kata, semoga dimurahkan rezeki. Dia pun tangkap gambar, dia share dekat dalam social media. Okay, so jadi ini merupakan, saya kira salah satu usaha kita lah. Okay. Baik, next adalah mengamalkan sifat ta'awun. Jadi kita jangan nak untung seorang-seorang sahaja. Jadi sebaik-baiknya kita biasalah membantu dan menolong orang lain. Ya. Jadi kalau macam sekarang ni ada sistem dropship, ada sistem affiliate, dan jadi kita bawa orang-orang lain untuk maju bersama dalam perniagaan. Saya tak pasti kok sebab saya dah terlibat dengan dunia perniagaan ini. Saya nampak ramai masyarakat Melayu khususnya kalau di Malaysia ini, dia banyak berniaga. Mungkin boleh nampak sana orang Melayu niaga, sana orang Melayu niaga, sana orang Melayu niaga. Dan saya kira orang-orang yang berniaga ini memang dia sibuk. Tapi percayalah kalau dia betulkan niat dia, Allah akan jaga ahli keluarga dia. Sebab bila anak-anak dia membesar, waktu remaja dan sebagainya, anak-anak dia tidak akan kenal erti bosan. Mak bapak dia berniaga, dia akan tolong. Jadi kita ini libatkan anak-anak sekali dalam perusahaan. Ada dalam sebuah hadis di mana Rasulullah SAW, dia melintasi satu keluarga, anak isteri, suami sendiri berniaga bersama-sama. Maka Nabi terus angkat tangan, ya Allah berilah keberkatan kepada keluarga ini. Jayakanlah apa yang diusahakan. Maksudnya Nabi suka melihat satu keluarga itu boleh bekerjasama membuat perusahaan. Ya, okey. Jadi anak-anak kita insya-Allah dia tidak boring. Ya. Jadi sekarang ini mereka yang terlibat dengan gejala sosial, dengan penagihan dadah dan sebagainya adalah kerana dia ada masa bosan, masa untuk boring. Itu ikut kajian agensi anti dadah kebangsaan lah yang saya nampak dekat dalam buku tu kan. Saya semak, so antara musuh utamanya itu adalah boring dan bosan. Ya. Okey. Kemudian bersopan santun, gunalah ayat-ayat yang baik, ya, ayat-ayat yang memikat. Tapi tolonglah janganlah paksa orang untuk beli. Kan? So, kadang-kadang tu saya pergi ke pameran buku, dulu-dulu lah pameran buku tu, adalah satu company tu paksa orang untuk beli. Kan? Okey, so jadi kita bersopan santun. Tak nak beli tak apa, kan? Tapi kita cakap dengan baik, ya? Dan tidak menjanjikan awan dan langit dan awan, langit dan bintang dan bulan. Okey. Next adalah menepati masa. Seorang yang berniaga eloklah menepati masa. Time buka kedai pukul 9, 9 buka kedai. Begitu. Janji ada promosi dan tawaran, buatlah ada tawaran dan promosi, ya. So kita tidak membuatkan orang ternanti-nanti, ya. So tepati masa. Baik, seterusnya adalah kesimpulan. So jadi dalam Al-Quran memang banyak sangat terdapat ayat-ayat yang membicarakan tentang etika, aturan perniagaan. Ya. Jadi kalau kita nak melibatkan diri di dalam perniagaan ini, maka kita tuntutlah ilmu dan jangan lupa hak orang yang memerlukan. Begitu juga dengan hak pelanggan-pelanggan kita, betulkan niat kita dan ibadah kita, maka insya-Allah dunia perniagaan ini akan menjadi lapangan jihad buat kita. So bila menjadi lapangan jihad buat kita, sudah tentu ada ganjaran-ganjaran yang baik dan sudah tentu juga ada ujian dan cabaran yang tertentu. So saya kira setakat itu sahaja untuk hari ini. Sekarang dah pukul 3.23. Kalau ada lagi yang nak soal jawab, sebab ini merupakan sesi kita yang terakhir, saya rasa sangat bersyukur kerana telah mendapat orang kata jemputan, ya, daripada pihak tuan-tuan dan puan-puan untuk bersama, ya, kita menghidupkan majlis-majlis ilmu. Begitu juga saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Muhyiddin yang membantu sedikit daripada soal zakat juga pengurusan harta, sebab Ustaz dia memang master dia dalam bidang tu, alhamdulillah. Jadi itu yang dia boleh bantu. Dan banyak perkara juga yang saya belajar dengan Ustaz ni, dengan suami saya ni, tentang seluk-beluk perniagaan yang actually sangat berbeza lah dengan yang ada sekarang. Contohnya kalau kerjasama, kan kita nak buat joint venture ataupun kerjasama. So bila joint venture awal-awal lagi kita dah siap awak berapa persen. Kemudian bila dapat keuntungan itu, kan kita cuma tolak modal sahaja. Kita tak fikir tenaga orang-orang yang berikut. Jadi Ustaz dia mengajar saya, okay, kalau kita bisnes, tengok siapakah tenaga yang kita gunakan.
kalau kita gunakan juga kawan-kawan kita ni, contohnya 3 orang ni. 3 orang ini juga lah yang mengangkat kotak, yang memandu, kemudian dia datang meeting mesyuarat, itu semua kena dikira. Saya kata, oh ya ke? Selama ni tak pernah pun buat macam tu kan. Tapi bila dia datang dia sebut, benda tu kena dikira sebab minyak lagi, tenaga dia lagi, masa dia lagi yang dia peruntukkan, itu ada bayarannya. So jadi banyaklah juga kita berbincang, jadi Masya Allah, seronok sangat kalau kita ada sandaran daripada Islam. Jadi Islam itu memang sangat adil. Jadi ada gaji, keuntungan pun ada juga. Jadi kalaupun kita lihat, kalau keuntungan kita nanti sikit lah kita rasakan. Sebab dah tolak gaji apa semua. Well, kita akan nampak keuntungan sikit. Tapi kita tidak akan menzalimi orang lain dalam perniagaan kita. Sebab awal-awal lagi kita sudah nampak apa yang dia telah usahakan. Jadi kita bayar dia ikut apa yang diusahakan. Dan keuntungan itu selepas tolak semuanya. Walaupun dia dapat berganda ke apa ke, itu tak. Tapi dalam dia tidak menjadi hak sebab dia dah ada dalam dia punya jalan dia sendiri dan itu hak dia. So, okey, jadi Masya Allah, mudah-mudahan Allah terus sentiasa membimbing kita, memberi kita hidayah, petunjuknya ihdinas siratal mustaqim. Dan saya juga nak ucapkan kepada seluruh sahabat-sahabat semua, kita nak sebut apa, Ramadan Karim ataupun Ramadan Mubarak. Selamat menunaikan ibadah Ramadan dengan penuh giat dan juga produktif dan juga diterima oleh Allah segala amalan kalian. Okey, baik. Ada soalan lagi tak? Tak ada soalan ni Okay, kalau tak ada soalan nanti kita nak takat gambar, tapi sebelum kita takat gambar ini kita baca doa dululah ya. Okey. Doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalika wa azim sultanik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ilhamna rushdana wa qina syarri nafsina. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatik wa sahhal lana abwaaba fadlik ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ballighna Ramadan ya Rabb. Rabbana taqabbal minna amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.